Muhammad ni kuat bertawakal. Mana bukti kata Nabi kuat bertawakal? Maklum dobik dalam kita ni maklum, dalam peperangan Badar. Islam menang tak perang Badar ni? Menang perang Badar. Ramai kata ramai tentera Islam dalam perang Badar, tak ramai mana pun. Tak ramai pun nak dinisbahkan dengan tentera musyrikin pada ketika tu. Tapi Islam menang lah. Islam menang. Pasal apa? Kerana sifat al-mutawakkil, sifat tawakal Nabi, yakin Nabi dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hidup Nabi kita tengok kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu ketika rumah isteri-isteri Nabi ni hampir 3 bulan api ataupun asap tak keluar di dapur. Tak ada asap langsung. Bukan makna tak ada asap situ stok rokok habis. Tak. Dia bahan-bahan kot tu pula. Ada kata takkan kot dia dah. Makna kata tak ada asap di sini, bekalan makanan, benda hak nak boleh masak tu tak ada benda hak nak boleh masak. Hak ada apa dia? Kata Sayyidatuna Aisyah, ada yang putih, yang kosong dengan rotak buah kurma semata. Kat 3 bulan tu dia yakin sungguh Nabi SAW. Tawakal tu. Baik. Kamu bukan orang yang keras, tebal dan kasar hati. Jadi Nabi SAW bukan jenis perempuan. Nabi bukan jenis duk balas dendam dengan orang, bukan jenis kasar, bukan jenis kaki pukul orang. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab dia Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah, satu hari mai satu orang lelaki daripada Puak Dzul Ashirah. Ketua Puak Dzul Ashirah ni dia mai rumah Nabi. Bila dia mai rumah Nabi, tuan-tuan, rumah bini hak mana ni? Rumah isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah tu, hak maqam Nabi lah ni lah. Pi di sampai depan rumah, kawan tu pun ketuk pintu. Aisyah pun buka. Aisyah tengok lelaki ni. Lepas tu lelaki ni pun kata, aku nak jumpa Muhammad. Aisyah pun masuk diberitahu ke Nabi, ya Rasulullah, ada satu orang lelaki ketua puak Bani Dzul Ashirah nak jumpa kamu. Nabi kata, celakalah puak-puak daripada Dzul Ashirah. Apa maksud celaka di sini ni? Celaka maknanya puak ni tak boleh baik apa kalau jenis pemimpin dia hak jenis jahat lagu lelaki hak mai ni. Pasal hak mai ziarah Nabi ni ketua daripada Puak Dzul Ashirah. Ulama menyatakan Dzul Ashirah ni, kita kata satu perkampungan lah. Jenis bangsa mereka ni hak jenis bodoh belaka. Jadi bila hak bodoh belaka ni diangkat apa hak pemimpin bodoh ke? Faham? Diangkat apa hak sama pattern dengan dia. Maka hak mereka angkat ni bukan takat bodoh, perangai bodoh pula. Sebab tu bila dia mai rumah Nabi, Nabi kata celakalah Puak Dzul Ashirah pasal boleh pemimpin hak kelaku jahat lagu lelaki ni. Lelaki ni pun masuk jumpa Nabi SAW. Dia masuk cakap kasar dengan Nabi, Nabi pun balas dengan elok, cakap elok semua. Lepas tu dia pun balik. Bila balik Sayyidatuna Aisyah, duk tengok Nabi duk sembang dengan dia di lembut, tapi hak lelaki ni cakap kasar bukan main dengan Nabi. Aisyah katakan Nabi, ya Rasulullah, dia main rumah kita ni, dia bercakap lebih kurang ke kamu, tapi hak kamu dia bercakap elok dengan dia pasal apa? Seolah-olah Aisyah kata dia bercakap jahat, cakap baliklah jahat dengan dia, mau kena dengan dia lah. Lagu tu lah. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, wahai isteriku, wahai Aisyah, aku takut kerana kejahatan hak ada pada diri dia. Dia duk pergi cerita buruk pasal diri aku. Aku takut dengan dia tu dah jahat dah. Kalau aku duk layan jahat lagi ke dia, lagi dia duk cerita jahat lah pasal aku ni, padahal aku bukan lagu tu. Maka tuan-tuan, orang buat jahat ke Nabi, Nabi layan elok. Lagu mana Nabi ambil hati lelaki tadi ni? Maka
Beberapa ketika Nabi hantar hadiah ke dia. Mungkin sebulan sekali hantar, lepas tu hantar mula. Akhirnya laki hak kasar kedua ni, dia bawa satu kaum dia beriman dengan Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Nabi layan dia baik. Tapi kalau hari dia main tu, Nabi duk balan dia, Nabi duk hantam dia gila-gilanya, barangkali dia balik pergi jumpa kaum dia, betul sungguh Muhammad ni jahat. Hampa duk kata Muhammad ni jahat sungguh lah, aku pergi jumpa dia, memang dia layan jahat sungguh. Barangkali dia tak masuk Islam. Barangkali kalau Nabi hantar hadiah pun, dia tak makan sama dengan hadiah Nabi tu. Pasal apa? Hantar hadiah tapi dia jahat, mana boleh. Maka Nabi SAW bukan jenis keras, bukan jenis tebal. Ini termasuklah makna keras, kasar, atau bukan Nabi SAW. Kamu juga tidak menjerit-jerit di pasar. Maknanya Nabi ni bukan jenis duk berselawah, duk menyerit, tak tentu pasal. Bukan jenis Nabi SAW. Bahkan Nabi kalau paling derah pun, paling maksimum Nabi teriak pun, kata sahabat, nampak hatta, sehinggalah nampak apa? Nawajibuhu, nampak gigi gerham Rasulullah. Tu kira habis meta tu Nabi gelak. Dan Nabi gelak pula bukan jenis gelak lagu kita ni, gelak hantu dah. Nabi gelak, kata sahabat, nampak gigi geraham tapi suara tak bunyi. Sehingga kan kalau nampak gigi geraham tu, Nabi duk tutup pula dengan tangan tu supaya orang tak nampak. Malunya Rasulullah SAW. Sehingga kan kata sahabat, malunya Rasulullah ini lebih malu daripada anak dara yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Malu lagu mana tak tahu, kira lebih pada anak dara lah malu. Kan? Tu dia Rasulullah SAW. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang buat jahat ke Nabi, sama ada pada batang tubuh Nabi ataupun pada orang-orang yang ada kena mengena dengan Nabi SAW. Sebagai contoh, seorang lelaki yang berkulit hitam yang bernama Wahsy radhiyallahu anhu. Wahsy ni orang kulit hitam daripada Ethiopia, satu geng dah dengan Bilal bin Rabah, mepok hak sama. Wahsy ni diperintahkan oleh seorang pembesar musyrikin pada ketika itu yang nama dia Jubair bin Mut'im. Dalam satu peperangan, kalau tak silap perang Uhud. Perang Uhud dia. Dalam perang Uhud, Jubair bin Mut'im dia pesan kepada Wahsy, wahai Wahsy, kerja hang tak ada hal lain dah. Hang bunuh Muhammad hang bunuh paknakan Muhammad yang namanya Hamzah. Bunuh dia. Itu tugas hang. Hang masuk perang, settle kerja hang bunuh, lepas hang nak belah. Yang penting Hamzah mati. Maka dalam peperangan tu tuan-tuan, dipendekkan cerita, Wahsy dia bunuh paknakan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Mati Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan mailah antaranya Hindun bin Utbah. Dia benci kepada Hamzah. Dalam riwayat kata, ada yang mai kepada jasad Sayyidina Hamzah, depa apa? Depa kerak telinga dia, depa cincang badan dia, buat keluar habis hak ada dalam batang tubuh dia. Tanda menghina jasad Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan para ulama sebut, selepas daripada beberapa puluh tahun peristiwa peperangan Uhud, iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, lebih kurang 20 tahun selepas zaman dia, lepas dari berlaku perang-perang Uhud tadi ni, berlaku banjir di bumi Madinah Al-Munawwarah, menyebabkan kubur para sahabat, iaitu kubur syuhada yang mati di Uhud ni, bila kena yang dia punya tanah tu dia meredak turun. Faham tak? Meredak turun menyebabkan depa punya mayat tu pakat duk naik habis. Pakat duk ada kat atas tanah ni. Antara jenazah yang dapat dilihat pada ketika itu, iaitulah jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, jenazah sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, dan juga jenazah Sayyidina Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhum ajma'in. 3 orang ni dan sahabat-sahabat yang lain. Maka bila mana jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib nampak, depa panggil Sayyidina Uthman,
Dan juga panggil apa dia, kita kata waris Sayyidina Hamzah, ahli keluarga dia, buat pengecaman mayat. Betul ke tak betul? Pasal apa? Pasal batang tubuh dia ni teruk sangat dah, hancur habis dah. Barangkali telinga tak ada, mungkin kalau tengok sekali pandang tu bukan Hamzah, teruk kawan ni. Maka ketika itu kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, aku melihat jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib wangi jenazah dia, padahal 20 tahun dah perang tu. Dan yang kedua, aku mendapati masih lagi darah mengalir keluar daripada batang tubuh Hamzah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah, yakni mati di jalan fi sabilillah, di medan perang menegakkan agama Allah, amwata, depa ni mati dah. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka ini hidup dan sentiasa diberikan rezeki, yakni diberikan nikmat kubur, nikmat akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu-ibu ayah pergi ke Gunung Uhud, dia ada satu bab, dia ada maqbarah syuhada Uhud kan. Dia ada perkuburan syuhada Uhud. Dia buat dalam pagar tu. Yang ada dalam tu 3 orang ya. Bukan semua, 3 orang ya, iaitu maqam Sayyidina Hamzah, maqam Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan maqam sahabat Nabi Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhum ajma'in. 3 orang maqam ini sahaja duduk dalam tu. Baki yang lain, para ulama mengatakan baki yang lain, jenazah sahabat yang gugur syahid dalam medan Uhud berada di sekitar gunung Uhud, barangkali di tempat-tempat hak kita sampai di situlah maqam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dapat diketahui selepas dipindahkan jenazah mereka itu 3 orang itulah hak kita ziarah tu, iaitu Hamzah, Abdullah bin Jahsh dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka dalam perang Uhud, Nabi SAW, dalam perang Badar Islam menang, dan dalam perang Uhud Islam kalah. Maka Allah Ta'ala nak uji Nabi Muhammad. Wahsy pi bunuh ponakan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, menyebabkan rentetan daripada pembunuhan itulah ponakan Nabi punya jasad dicincang, dihina oleh orang musyrikin pada ketika itu. Sampai satu ketika apa yang berlaku? Sampai satu ketika Wahsy bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahsy jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya dia, "Hang ke Wahsy?" Dia kata, "Ya, saya Wahsy. Sayalah yang membunuh bapa saudara kamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Aku yang bunuh pak belakang hang, Hamzah, dalam perang Uhud." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tak apa, aku maafkan kamu." Akhirnya Wahsy memeluk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Nabi boleh balas tak? Nabi boleh balas, bukan tak boleh balas. Hatta ketika mana Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, ketika itu semua musyrikin yang pada awalnya dahulu ketika Islam tak kuat, mereka lah hak paling kuat duk lawan Nabi. Tapi bila mana Fathu Makkah berlaku, Nabi masuk dalam keadaan gah, dalam keadaan Islam menguasai kota Makkah, maka Nabi SAW melihat golongan-golongan musyrikin pada ketika itu, ada sebahagian yang dibunuh dan ada sebahagian tidak dibunuh. Ada sebahagian dibunuh, ada sebahagian yang tak dibunuh. Yang tak dibunuh ni, bila mana Nabi lalu Nabi tengok kawan ni barangkali tak kot, maka Nabi sebut dalam satu riwayat, Nabi kata, "Jangan takut, la takhaf, jangan takut. Sesungguhnya aku ini anak seorang wanita yang memakan daging seperti mana kamu makan." Maknanya hangpa jangan takut. Walaupun aku ni panglima pemerintah pada hari ini, aku sama macam hangpa. Kalau hangpa makan, aku makan. Apa nak takut aku? Akhirnya mereka ini dibebaskan oleh Nabi SAW. Padahal apa ni hadut kena Nabi dulu ni, nak menunjukkan Rasulullah SAW tidak membalas keburukan yang dilakukan orang ke atas baginda.
Tetapi kamu wahai Muhammad memaafkan dan melupakan kesalahan orang terhadap kamu. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan ayat 46 menyebutkan 6 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira." Wahai Nabi, Nabi itu nama Rasulullah dah tu. Nama Rasulullah tu antaranya Nabi. Ya ayyuhan nabiy, wahai sekalian Nabi. Adakah merujuk semua Nabi? Tak. Walaupun disebut ya ayyuhan nabi, wahai sekalian Nabi, macam ramai, tetapi Nabi di situ merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jalan ta'zim, atas jalan Allah memuliakan Nabi Muhammad ala sairil anbiya, atas sekalian para nabi dan rasul, Nabi Muhammad yang paling mulia. Inna sesungguhnya kami yakni Allah, arsalnaka mengutuskan kamu siapa? Kamu Muhammad. Ka di sini dhamir marji' ganti diri pada Rasulullah. Ka lah kalau perempuan ki, kalau dua orang kuma, kalau ramai kum. Dah. Jadinya tuan-tuan, dalam mayang ada satu percakapan yang tak batal mayang. Kan? Kita duk ngaji antara perkara yang membatalkan solat cakap misalnya. Cakap. Tapi ataupun perkataan-perkataan yang dapat difahami misalnya. Itu dia. Contohnya qi. Dalam kitab fiqh sebut qi. Saja orang bercakap qi tu. Qi ni makna daripada kalimah wiqayah. Qi singkatannya makna wiqayah. Makna apa? Wiqayah ni maknanya kita bagi merawat. Dapat dipahamlah tu. Qi kalau orang kita sebut ke Arab. Qi. Dia faham dah. Rawat lah, cegah lah. Itu maksud qi. Batal tak? Batal kalau sengaja. Ataupun bukan bahasa Arab sekalipun, bahasa kita. Satu huruf ya, tapi dapat dipahami oleh orang, batal. Contoh kita dah bayang Allahu Akbar, tiba-tiba hujan. Kita duk sidai baju kita ke kasut kita di luar tu, basuh kasut tak di luar tu. Kita duk bayang bini kita cakap dengan kita nak. Dia kata, "Abang, saya angkat kasut abang hujan tu." Kita pun duklah bayang. Lemah. Boleh cakap lah nak bayang. Batal tak? Batal langsung. Gitu. Kan? Ke batal langsung tu. Jawab gitu, mampus kekong. Kita ulang balik lah bayang. Batal. Pasal cakap. Tapi ada hak cakap dengan sengaja tak betul. Apa dia? Kita selawat ke atas Nabi kan? Assalamu alayka. Salam sejahtera atas kamu. Kamu di sini ni termasuk cakap dah tu. Tapi ka di sini ka siapa? Ka Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera atas kamu Rasulullah. Batal tak? Tentu tak batal. Tapi kalau halal batal, batal. Misalnya kita mayang Allahu Akbar, kawan kita bersin Hashim gitu. Dia pun kata Alhamdulillah. Kita pula biar rajin jawab Yarhamkallah. Batal langsung. Batal tak? Batal. Seolah-olah supaya kita cakap semoga Allah merahmati kamu. Itu dia. Tapi kalau tak mau batal, buat guna. Jangan pakai ka, jangan pakai ki, jangan pakai kum. Pakai apa? Dhamir yang lain. Ganti nama. Kalau kawan kita tu laki, kita kata yarhamhullah. Gitu dah. Ataupun kalau perempuan yarhamhullah. Situ. Kalau satu masjid bersin, makan ikan kasam ke apa tak tahulah, yarhamhumullah. Tak betul itu. Tapi kalau yarhamkumullah, jahanam ngantuk bilih, ngantuk tu imam tu yang lain. Pasal apa? Batal sembahyang. Jadi situ tu. Baik. Syahidan sebagai saksi. Saksi
wa mubasyiran, dan pembawa berita gembira, wa nadhira, dan membawa berita yang menakutkan, yakni ancaman bagi mereka yang melakukan maksiat, wa da'iyan ila Allah, dan kamu sebagai penyeru ke jalan Allah biiznih, dengan izin Allah, wa sirajan munira, dan sebagai lampu yang bercahaya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa umat daripada kegelapan, yakni daripada syirik kufur kepada Allah, kepada jalan mengesahkan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa nama situ maklum? Ada 6. An-Nabi 1, syahidan 2, wa mubasyiran 3, wa nadhira 4, wa da'iyan ila Allah 5, wa sirajan munira 6 nama Rasulullah yang disebutkan di dalam suratil Ahzab ayat 45 dan juga 46. Dan yang terakhirnya nama Rasulullah. Nah, yang masyhurnya kita dah sebut dah Muhammad lah. Nah, tapi kalau kita perhati tengok, nama Muhammad ni makna terpuji. Nah, tapi orang kafir duk kata ke Nabi jahat, kata lagu tu, kata lagu ni, sebenarnya sebelum depa kata tu depa panggil dulu nama Nabi Muhammad kan. Hey Muhammad. Wahai yang terpuji. Tanpa dia sedar, dia dah puji dah Nabi Muhammad tanpa dia sedar dah. Kan? Dalilnya apa dia? Dalil dia dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilahlah tuan-tuan lah. Tengok tuan-tuan bermata pun kohoduk kuyu lah. Tak kira dia keluar kena teh tarik, tak apalah. Teh tarik ke, lepas tu pergi di Mengkuang ada kedai apa tu? Kedai nasi bawai goreng panas. Allah, kena hak tu ke, tak ada apalah. Pakai lupa lah si Raja Munirah ada cara ni. Kan? Ada. Tu dia lu. Baik. Nabi sebut apa? Ala ta'jubuna kaifa yasrifu Allahu anni syatma Quraisy wa la'nahum. Kamu tak berasa pelik ke? Nabi tanya sahabat. Kamu tak berasa pelik ke? Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan segala kata-kata laknat, segala kata-kata nista, segala caci maki orang kafir Quraisy yang mereka lemparkan kepadaku. Hampa tak pelik ke? Allah Ta'ala mereka ada kata macam-macam kat aku. Sebenarnya hak mereka kata tu pikul lain, tak main kat aku pun. Sebab apa? Yastimuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammadun. Mereka duk kata kat aku ni, laknat aku lagu tu, kata lagu ni, hina lagu tu, walau bagaimanapun mereka tetap memanggil aku dengan nama Muhammad yang terpuji. Nama aku tetap terpuji. Mereka pun panggil aku yang terpuji. Mereka tak pernah panggil nama hak lain. Maka dalam mereka duk kata, sebenarnya mereka sedang menyatakan aku ini tetap manusia yang tetap manusia yang terpuji. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Pengajaran dia, kalau kita buat baik, orang duk kata lebih kurang kat kita, duk hina maki hamput kita, sebenarnya dia telah memperakui kebaikan hak kita buat. Orang ni dia dengki, dia tak dengki benda jahat, dia dengki barang baik belaka. Kan? Dia tak dengki benda jahat, dia dengki barang baik belaka. Pasal apa hang ni lagu ni kat dia? Tak lah, pasal dia merompak bank mari ni. Tak ada orang dengki ke itu. Pasal apa yang hang hantar sihir kat dia? Tak, pasal kedai dia laku sangat, ramainya orang ni. Dengki barang yang baik. Barang hak jahat orang tak nak dengki. Mak rempik ada tak kita duk dengki ke mak rempik? Aku dengki kat merempik tu, dia boleh hak motor tayar tinggal satu. Jarang kita kata apa, hak tu tak cerdik belaka tu. Bukan kita dengki ke dia, kita tak suka dia duk angkat lagu tu, bahaya diri dia, bahaya orang. Dengki dah, tak dengki apa kan? Tapi orang haduk khianat apa ni, dia dengki segala benda hak baik yang kita buat ataupun nikmat tu ada pada diri kita. Dia mula nak dengki, nak hantar jin, nak hantar anu segala makneka dia.
dia nak hantar. Jadi berhenti tang tu tuan-tuan. Sehari kita pergi minum yang kopi O. Kan di luar rumah ada nampak macam yang orin 3-4 balang luar ada kenduri ke apa tadi. Tak ada guna saja buah lah. Saja buah lah. Patut apa ni. Kan rupanya ada yang tu di pun rumah ramai lah. Tapi haduk main ni pun memang hak tu dah. Haduk main pun malam ni kan. Kena habis kitab lah kita baca 40 hadis orang 5 tahun 6 tahun dah kita baca kan. Muka tuan-tuan juga duk main alhamdulillah dah. Kan barang lepas ni dia main taman baru ni dia main ramai sikit dah kot. Sila-sila masjid tuan-tuan kena tambah lagi satu tingkat ramai sangat. Ayam pun kena berbanyak banyak lagi kena beraya. Kan nampak ayam tu tak surut-surut lagi tu. Kita duk tengok kot ni lah kan. Tadi tuan-tuan pergilah di luar tu. Cuma jangan cucuh ya. Tuan-tuan faham kok jangan cucuh lah. Jangan dia cucuh ya. Kita duk nampak orang nak cucuh dia maksudkan kita wali. Kita nampak lah hak depan lah, hak belakang kita nampak. Ada dua balik-balik sana tu. Ada semua golongan-golongan wali-wali mastur yang ditutup mereka ini. Kita tak tahu nampak api je keluar. Nampak api je muka tak nampak. Semua tahap wali-wali dewa-dewa lah kau ni. Tinggal-tinggal buang lah benda-benda yang memudaratkan tu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bulan depan kita sambung nasabuhu wa wafatu walidihi, keturunannya dan kewafatan bapanya, bapa Rasulullah sallallahu alaihi